Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk skema dalam teknologi digital. Kami terdiri daripada 5 orang ahli dan saya sendiri ialah Nur Amalina. Baiklah, mari kita berkenalan dengan digital dahulu. Menurut Kamus Dewan LAC keempat, digital ialah operasi dengan menggunakan angka atau aksara lain untuk mewakili data, dan mendigitalkan ialah menukarkan pada bentuk digital supaya dapat diproses secara langsung oleh komputer, iaitu pendigitalan proses. Atau erti kata lain ialah digital operasi menggunakan angka yang mewakili data, dan mendigitalkan ialah menukarkannya kepada bentuk yang boleh diproses secara langsung oleh komputer. Perkataan digital ni datang dari sumber yang sama dengan digital daripada perkataan Latin yang bermaksud jari, kerana jari digunakan untuk pengiraan diskrit. Perkataan ini paling banyak digunakan dalam perkomputeran dan elektronik, di mana maklumat dunia sebenar ditukarkan kepada bentuk pendua sebagaimana dalam audio digital dan juga fotografi digital. Walaupun perwakilan digital adalah diskrit, maklumat yang boleh diwakilkan adalah sama ada diskrit, misalnya nombor, huruf atau arca, ataupun bunyi, imej dan lain-lain pengukuran sistem selancar. Baiklah, seterusnya ialah scam. Scam ialah penipuan dalam talian atau secara bersemuka, manakala individu yang melakukan perbuatan scam atau menipu digelar sebagai scammer. Penipuan dalam talian adalah aktiviti internet atau software untuk menipu atau mengambil keuntungan daripada mangsanya, seperti mencuri maklumat pribadi yang boleh membawa kepada kecurian data pribadi, seterusnya kepada kecurian identiti. Dan menurut Pusat Tindak Balas Insiden Keselamatan Cyber, Cyber 999 daripada Cyber Security Malaysia, sebanyak 3,837 insiden keselamatan cyber telah direkodkan setakat Januari hingga Ogos 2023. Dan manakala daripada Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC pula menerima sebanyak 3,482 panggilan yang membabitkan penipuan kewangan dalam talian, yang mana kerugiannya berjumlah 27 juta hanya tahun ini sahaja. Dan menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching, 4 insiden tertinggi ialah penipuan, iaitu sebanyak 2,400 kes, dan diikuti dengan perbuatan penipuan yang lain. Baiklah, apabila scam dan digital digabungkan, kita akan mendapat jenayah cyber. Jenayah cyber terdiri pada unsur penipuan, kerosakan ataupun pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Jenayah cyber secara amnya merujuk kepada aktiviti jenayah berkaitan teknologi dan komputer yang dihubungkan kepada internet. Teknologi yang sama yang telah memperkasakan kehidupan kita kini telah dijadikan senjata oleh penjenayah-penjenayah cyber. Mangsa-mangsa jenayah scam ini terdiri daripada pelbagai peringkat usia dan pekerjaan. Ada juga golongan profesional yang sering terpedaya dengan tipu hela skamer yang terbabit. Kebiasaannya, mangsa melihat iklan pelaburan di media sosial ataupun melalui aplikasi WhatsApp atau kegiatan yang berlaku di Telegram. Jenayah scam atau penipuan dalam talian yang merupakan jenayah cyber ini meningkat kerana orang ramai lebih berminat melakukan aktiviti pembelian secara dalam talian. Ini kerana mereka dapat menyempatkan masa dan melihat pelbagai pilihan ditawarkan melalui kemudahan internet yang kini semakin laju dan juga mudah dicapai menggunakan peranti digital seperti telefon mudah alik. Dan di Malaysia, penipuan kewangan paling lazim ialah termasuk penyamaran bank ataupun pihak berkuasa, pinjaman yang tidak wujud, pelaburan haram, skam e-dagang serta akaun kedai ataupun sewa akaun bank dan kad ATM. Orang ramai harus tahu bagaimana dan di mana untuk melaporkan pelbagai penipuan kewangan ini. Orang ramai boleh menyemak akaun bank atau nombor telefon melalui pautan aplikasi semak penipu CCID yang diwujudkan untuk membantu orang ramai, serta melalui Protect 360 oleh F-Secure yang bertujuan mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dengan menjaga keselamatan dalam talian dengan memberi perlindungan perisai kepada pengguna aplikasinya. Jenayah cyber termasuk kegiatan penggodaman di Malaysia ketika ini berada pada tahap yang serius dan membimbangkan, serta boleh menjadi kritikal jika tiada tindakan segera diambil oleh pihak yang berkuasa. Ia berikutan peningkatan mendadak insiden jenayah cyber dan serangan penggodam sejak kebelakangan ini. Dengan teknologi yang pantas dan sentiasa berubah, penjenayah alam cyber diramal dapat menyesuaikan diri dan membangunkan sistem lebih canggih untuk mengeksploitasi kelemahan manusia dan sistem pertahanan cyber organisasi negara ini. Melalui penggunaan pelbagai perkakasan yang ditawarkan di pasaran, corak serangan cyber pada masa kini tidak mendata dan sering berubah-ubah. Cyber Security Malaysia (CSM) menjangkakan impak serangan cyber lebih besar pada tahun ini dengan teknik serangan yang jauh lebih kompleks. Tahun lalu, sebanyak 7,292 insiden keselamatan cyber dilaporkan kepada Pusat Bantuan Cyber 999 Kendalian CSM, dengan lebih separuh daripadanya iaitu 4,741 insiden membabitkan penipuan dalam talian fraud.
Sehingga Mac tahun ini sahaja sebanyak 1,307 insiden sudah dilaporkan, dengan majoriti 797 insiden juga membabitkan jenayah sama. Jumlah kerugian dialami oleh mangsa dalam penipuan talian di negara ini mencecah 690.3 juta ringgit Malaysia sejak 2022 sehingga awal bulan ini berbanding 560.8 juta ringgit pada 2021. Pelbagai modus operandi kini digunakan penjenayah cyber untuk memperdaya mangsa, antaranya kejuruteraan sosial yang menggunakan taktik memanipulasi psikologi bagi mendapatkan maklumat sensitif seperti kata laluan atau butiran kewangan mangsa. Selain itu, ada kegiatan memancing data seperti penghantaran email palsu, mesej atau mencipta tapak web palsu yang kelihatan sah untuk menipu individu supaya memberikan maklumat peribadi atau kewangan mereka. Tapak web palsu yang disasarkan adalah seperti institusi kewangan, web e-dagang atau melalui platform media sosial. Modus operandi lain termasuk melalui skim pelaburan, kecurian identiti membabitkan nombor keselamatan sosial, butiran kad kredit, maklumat akaun bank, menyamar sebagai wakil sokongan teknikal daripada syarikat yang sah dan memperdaya individu untuk menyediakan akses jauh kepada peranti mereka. Baru-baru ini viral di mana satu taktik penipuan scam telah muncul yang boleh dikatakan bahaya kepada warga emas dengan mengelirukan mereka sehingga kehilangan wang melalui kad jemputan perkahwinan digital yang dihantar melalui fail APK, Kit Package Android. Menurut Ketua Biro Teknologi Komuniti Sumber Terbuka Malaysia, golongan warga emas menjadi sasaran kerana mereka memiliki banyak wang hasil dari EPF, kumpulan wang simpanan pekerja dan pencen. Menerusi tweet seorang individu di Twitter, dia berkongsi mesej aplikasi WhatsApp tentang modus operandi pihak skamer memperdaya mangsa. Berdasarkan mesej tersebut, pengirim dilihat cuba mempengaruhi penerima mesej yang dikenali sebagai Zaitun Uthman untuk membuat turun aplikasi APK untuk mengetahui maklumat lanjut tentang jemputan berkenaan. Bagaimanapun difahamkan, jika seseorang ini memuat turun aplikasi berkenaan, semua maklumat peribadi dalam telefon mudah alih akan dirampas skamer. Mesej peribadi juga dapat diakses pihak ketiga, seterusnya membolehkan mereka mendapatkan nombor TAC yang sering diperlukan untuk pengesahan sebarang transaksi perbankan internet. Di antara jenis-jenis skamer yang popular di Malaysia ialah duit shilling lama, Makau scam, Instagram dan Facebook media sosial, scam love, scam hutang, scam LHDN, scam KWSP, scam kerja part-time dan scam parcel. Di antara contoh jenis-jenis scam yang popular di Malaysia iaitu scam duit shilling lama yang pernah kita dengar sejak awal tahun 2013 lagi, dan sehingga sekarang ini scam duit shilling lama masih lagi kedengaran. Modus operandi mereka ini adalah dari luar negara disebabkan kebanyakan mereka ini akan berbahasa Inggeris apabila kita berkomunikasi dengan mereka. Daripada pengalaman seorang mangsa ada menerima satu mesej di Instagram dari orang yang tidak dikenali dalam berbahasa Inggeris untuk bertanyakan tentang duit shilling lama. Mangsa melayan seperti biasa. Pada mulanya, skamer bertanya mangsa jika mempunyai duit shilling lama dan mangsa berkata ya. Selepas itu berlaku sesuatu yang tidak masuk akal. Skamer tersebut telah menawarkan satu duit shilling lama dengan harga $50,000. Selepas itu, skamer itu memberitahu mangsa untuk membuat transaksi sebanyak itu dan mempunyai sedikit pembayaran yang perlu diselesaikan. Tapi pada masalahnya, fee tersebut perlu dibayar ke dalam akaun peribadi seseorang, iaitu third party, nombor akaun pemilik orang lain yang tidak dikenali. Dan di situlah dia kena pasti itu adalah scammer. Jadi kepada mereka yang ramah mata dengan tawaran $50,000 itu akan membuat transaksi ke dalam akaun tersebut, dan dari situlah bermula kisah mereka kena scam. Seterusnya, saya akan kongsikan tentang pandangan dan cara mengatasi skamer mengikut perundangan negara. Mungkin benar pada zaman ini kita lihat banyak padahnya sekiranya kita terlalu berlebihan dalam mengikuti kepesatan teknologi yang ada. Namun, penting juga bagi setiap lapisan umur cekap dan mahir dalam pengetahuan berkenaan digital ini supaya apa? Kita selamat daripada penipuan digital seperti jenayah skamer. Sekitar Jun 2023 pula, kita dapati terdapat taktik skamer yang baharu iaitu melalui hantaran kad kahwin digital. Hal ini kedengaran mungkin aneh sedikit untuk kita fikirkan bagaimanakah modus operandi penipuan ini berlaku. Jadi menurut laman web berita Amstar, sekiranya seseorang memuat turun aplikasi yang diterima melalui WhatsApp, semua maklumat peribadi dalam telefon mudah alih akan dirampas skamer dan mesej peribadi kita juga akan dapat diakses untuk mereka menerima nombor TAC untuk pengesahan transaksi perbankan. Jadi begitulah antara taktik licik mereka yang mana bijak mensasarkan kepada warga emas. Dan kita juga umum mengetahui mereka yang berada dalam lingkungan umur ini sangat kurang pemahaman terhadap penggunaan media digital dan juga telefon pintar. Oleh disebabkan banyak kes-kes penipuan oleh skamer ini berlaku, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bekerjasama dengan beberapa agensi penguatkuasaan seperti PDRM, KPDN HEP dan BNM untuk membantu menangani isu ini, tidak kira dalam bentuk siasatan, pembekalan maklumat dan pelaksanaan tindakan sekatan sekiranya terdapat permohonan daripada pihak berkuasa yang terlibat.
Jadi sebagai tambahan, aktiviti jenayah skema ini juga turut membabitkan Kanun Keseksaan, Kanun Prosedur Jenayah, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Keterangan 1950 dan juga Akta Jenayah Komputer 1997 dan terakhir Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan bagi mangsa perbuatan skema ini, dari segi perundangannya, mereka boleh mengambil tindakan untuk menghubungi pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM) ataupun mangsa boleh merujuk kepada institusi kewangan iaitu Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mendapatkan pengesahan sekiranya berkait dengan isu penipuan berhubung dengan pemindahan wang melalui perbankan internet. Mari kita lihat kepada akhbar berikut. Petikan daripada Utusan Malaysia tahun 2021. Seorang bapa kepada 3 orang anak ini berdapat hukuman denda sehingga RM150 juta selepas dihadapkan di Mahkamah Seksyen atas 3 pertuduhan menerima wang deposit pelaburan yang tidak wujud pada 5 tahun lalu. Jadi secara umumnya, sabit kesalahan akan dikenakan kepada pesalah iaitu hukuman penjara selama 10 tahun atau denda sebanyak RM50 juta atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 137-1 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 137-2 Akta yang sama. Dan ini adalah antara akta yang diguna pakai untuk menyabitkan kesalahan ke atas mereka yang melakukan jenayah skema. Selain itu, isu ini pernah juga berlaku dalam kalangan warga negara kita iaitu seorang guru wanita berusia 49 tahun yang mana kerugian hampir 1.14 juta selepas terberdaya dengan panggilan daripada individu yang menyamar sebagai pegawai polis. Jadi mangsa diminta untuk membuat 2 akaun bank dan memasukkan sejumlah wang yang diminta ke dalam akaun berkenaan. Dan apabila mendapati dirinya tertipu, guru itu segera membuat laporan polis, tetapi malangnya wang lebih sejuta itu sudah pun lesap dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang mana membawa maksud mana-mana individu yang melakukan penipuan dan secara tidak jujur mendorong supaya harta diserahkan dalam kurungan Akta 574 akan disabitkan kesalahan dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dengan sebatan dan juga dikenakan denda. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkenaan dengan perspektif ajaran agama-agama. Jadi daripada sudut pandang agama Islam, jelas sekali bahawa amalan penipuan adalah sangat bertentangan dengan ajarannya di mana adalah salah bagi seseorang mengambil harta dan merampas hak orang lain dengan cara yang batil dan haram. Justru itu, umat Islam dilarang melakukan bentuk penipuan seperti jenayah skema. Pada 9 September 2022, ada disebut dalam petikan khutbah Jumaat di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan skema yang bertajuk Lindungi Harta, Awasi Skema. Jadi dijelaskan pada khutbah tersebut bahawa perbuatan mengambil harta dan merampas hak orang lain adalah batil dan haram serta berdosa dan sangat dilarang melakukannya. Dan perbuatan tersebut hanya akan mengancam keharmonian dan mudarat yang besar dalam kehidupan umat Islam dan seluruh masyarakat. Jadi kita lihat di sini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan yakni menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dan daripada firman Allah ini jelas peringatan buat umat Islam agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti mencuri, merompak, menipu, memperdaya, berjudi, dan salah satu yang semakin menjadi-jadi ketika ini adalah penipuan melalui cyber atau skema. Bukanlah sikap orang Muslim sekiranya ia menzalimi dan menipu orang lain sebagaimana dicatatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda yang membawa maksud, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Oleh itu, daripada sudut pandang Islam, kita sebagai Muslim hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan mengambil hak dan merampas harta orang lain. Dan sekiranya kita menjadi mangsa, hendaklah berwaspada daripada sebarang aktiviti dalam talian yang mencurigakan. Jangan bertindak melulu dan kongsi kepada keluarga ataupun mereka yang boleh memberikan nasihat terbaik untuk kita mengambil tindakan yang bijak. Bukan sekadar agama Islam, bahkan agama Buddha juga turut melarang tindakan menipu atau tipu daya. Sekiranya kita dikaitkan dengan isu penipuan dalam talian ini, tidaklah berbeza konsepnya kerana tetap berlaku unsur penipuan terhadap individu lain. Penganut agama Buddha dalam pelaksanaan moral mereka iaitu Pancasila Buddhis menjadi panduan di mana mereka harus mematuhinya dalam seluruh kehidupan mereka. Salah satunya berbunyi yang membawa maksud, saya bertekad untuk melatih diri daripada berkata yang tidak benar. Walaupun pada kalimat ini umumnya memfokuskan kepada ucapan yang tidak benar, tetapi ianya boleh dianggap berkait dengan amalan penipuan dalam talian yang berlaku melibatkan seseorang individu yang mungkin bercakap tidak benar atau melakukan perbuatan yang tidak benar hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri.
Jadi penganut agama Buddha pastinya tidak ingin menjadi penyebab penderitaan orang lain. Oleh itu, mereka perlu mematuhi peraturan dan ajaran daripada Tuhan mereka agar hidup mereka tidak terkesan atas perbuatan yang kurang baik yang mereka lakukan. Dan dalam perspektif hukum karma, iaitu hukum perbuatan, tindakan menipu dan mengambil barang yang tidak diberikan atau barang hasil perbuatan jahat adalah perbuatan yang sangat keji. Dalam kepercayaan mereka, kesannya di kehidupan mereka bukan sahaja menerima hukuman dunia, malah hukuman yang kurang baik di kehidupan mereka yang seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Chang Mei Wen. Di sini membentangkan pandangan persendirian menurut dua perspektif dipilih dan juga dari segi perundangan. Berdasarkan perbandingan dan analisis terhadap pandangan dan cara penyelesaian menurut dua perspektif yang dipilih, iaitu pandangan agama Islam dan Buddha, kami memiliki pandangan sendiri seperti berikut. Kepentingan kesedaran digital teknologi, keperluan kerangka hukum yang kuat, kolaborasi antara agama dan hukum, kepentingan pendidik anti-scam. Kita perlu membimbangkan faktor-faktor ini bagi individu untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari penipuan. Kecuali daripada atas, dari pandangan persendirian, walaupun ramai penipuan terjadi kerana kemajuan teknologi, kita tidak boleh mengabaikan peranan tingkah laku manusia dalam banyak kes penipuan. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian utama adalah aspek hati manusia. Hati manusia dan sifat tamak sering menjadi pendorong utama di balik banyak tindakan kejahatan, termasuk penipuan. Sifat tamak adalah watak manusia yang boleh berubah berbagai bentuk tingkah laku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. The Scam Triangle menyatakan 3 faktor bagi seseorang menjadi mangsa penipuan: harapan atau kepercayaan, kejahilan atau kegangguan, dan tersedap atau tamak. Perkara yang sama boleh dikatakan untuk naif mencayai orang atau orang yang salah. Mangsa berharap dan positif bahawa usaha itu akan memihak kepada mereka, bahawa mereka akan bertemu lelaki atau wanita impian mereka, mendapatkan pekerjaan yang layak atau memenanginya besar dalam loteri. Harapan mereka membawa kepada mempercayai penipu yang boleh membawa bencana. Bahagian kedua, kejahilan atau kegangguan. Orang itu merupakan jahil atau terganggu dari realiti penipuan. Kekurangan pengetahuan atau kecerdasan juga boleh menjadi kelemahan dalam diri seseorang yang menyebabkan mereka terganggu dan membuat keputusan yang tidak bijak yang mengakibatkan penganiayaannya. Komponen terakhir ialah terdesak atau tamak. Ia mungkin salah satu daripada ini bergantung kepada senario. Contohnya, kekurangan pekerjaan atau interaksi manusia boleh menyebabkan seseorang terdesak. Atau mungkin orang yang ingin memenangi loteri dan menjadikannya besar. Mereka mungkin tidak memerlukan pampasan itu, tetapi mereka saja hendak memilikinya. Semakin tinggi komponen, semakin besar kemungkinan pengguna akan mengambil bahagian. Penipu pandai menangkap orang dalam situasi emosi. Mereka pandai cipta keadaan bagi mangsa terjatuh dalam perangkap mereka. Kesimpulannya, dari pandangan persendirian, selain daripada upaya hukum yang lebih ketat, pendidikan anti-scam juga penting untuk meningkatkan kesedaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan digital. Sementara teknologi dapat memainkan peranan yang penting dalam melindungi diri dari penipuan, sifat dasar manusia seperti sifat tamak juga perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan penipuan. Yang terakhir, kesimpulan dan pandangan. Masyarakat perlu peka penipuan dalam talian dengan mengikuti berita dan laporan berkala. Pengguna juga dapat mendapatkan pandangan dalam dunia penipuan dalam talian yang sentiasa berubah selain membolehkan mereka mengenali dan menghadapi ancaman yang muncul dengan berkesan. Institusi kewangan, platform dalam talian dan syarikat dapat mengenal pasti tingkah laku serta transaksi mencurigakan sehingga memungkinkan tindakan proaktif dapat diambil. Untuk mengekang jenayah, skam dan penipuan dalam talian, kerajaan juga telah menubuhkan Pusat Respons Skam Kebangsaan sebagai pusat panggilan yang menerima laporan serta membantu menyekat pengaliran wang mangsa. Pelbagai inisiatif dijalankan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam menangani kegiatan ini seperti menyediakan platform semakan nombor telefon dan nombor akaun bank skamer melalui website cidrmp.gov. Dan gabungan teknologi manusia dan pendidikan kepenggunaan penting dalam memerangi aktiviti penipuan secara efektif.